Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu lagi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kehidupan ini untuk sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, pagi ini Allah masih lagi memberikan kita dua nikmat sangat besar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dua nikmat ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini tajuk perbincangan kita mengenai sirah. Sirah siapa? Sirah susuk tubuh yang mulia, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Yang akan bicarakan topik kita pada pagi ini bersama dengan guru saya dan juga guru kita semua, iaitu Al-Fadil Ustaz Ilyas Ismail. Apa khabar Ustaz? Sihat? Ya, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Saya bila tak dapat tengok wajah senyuman Ustaz ni rasa buncing Ustaz. Tak apa, dia kalau mata kecil itu maknanya dia senyum tu. Masya-Allah. Jadi Alhamdulillah Ustaz. Pagi ini kita akan bicarakan mengenai topik dia, tajuk dia Nabi Adam alaihissalam. Sebelum tu saya nak ingatkan para penonton semua, sekiranya ada persoalan boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Boleh bertanyakan soalan di ruangan gambar saya dan juga Fadil Ustaz. Dan jangan lupa, sekiranya ada peluang boleh terus hubungi kita talian 18881677 dan kita sama-sama ambil satu peluang untuk kita kongsikan ruangan live Facebook ataupun secara langsung Facebook kita, secara langsung Tanyalah Ustaz di Facebook, di laman sosial kita di Facebook kita, insya-Allah. Jadi tanpa saya lengahkan masa, sebagai mukadimah permulaan topiknya, saya nak serahkan kepada Fadil Ustaz untuk perbincangan kita seterusnya. Tafadhal mashkura Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Terima kasih pada adinda saya Da'i Hilman, seterusnya pada seluruh kru penerbitan Tanyalah Ustaz, dan juga tak dilupakan penonton-penonton di luar sana, di kalangan para pemimpin, para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah, dan tak dilupakan mak saya juga menonton pagi ini. Moga-moga mak dan semuanya lah beroleh keberkatan di sisi Allah Ta'ala, digunakan kesihatan yang berpanjangan. Dan Da'i Hilman, ya, kita baru saja dipahamkan semalam hujan lebat yang agak panjang, jadi menyebabkan beberapa kawasan-kawasan di tanah air kita ini ada yang mengalami banjir, dan ada juga di kalangan asatizah kita yang tersangkut perjalanan nak pergi ceramah. Dah lama tak ceramah dengan bersemuka ni kan. Dapat bersemuka pula tiba banjir, ada yang laluannya sukar. Tak apalah, apapun kita doakan semoga semuanya tabah menghadapi ujian ini, dan jiran berhampiran saling tolong-menolong, bantu-bantu, insya-Allah, ya. Insya-Allah. Baik, pada silibus sirah pada kali ini, iaitu kita seperti yang kata Da'i Hilman tadi, kita akan bincangkan tentang sirah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam ini merupakan seorang Nabi Allah yang juga mempunyai banyak poin-poin penting yang kita kena tahu. Antaranya baginda juga digelar sebagai Abul Bashar. Abul Bashar ni maknanya bapa sekalian manusia. Apa kata Faizal Tahir tu apa? Adam adalah bapa kita semua. Macam itulah. Asal tak idin Faizal Tahir ya? Tak apalah, mungkin pagi sangat kot. Dia kalau tengah hari sikit dia boleh.
Kan? Tapi tak apa. Maknanya nanti kita akan kupas, kita akan huraikan untuk kita sama-sama bincang dan kita insafi bersama setiap babak-babak penting yang berlaku dalam perjalanan kehidupan Nabi Allah Adam AS dan juga isterinya Siti Hawa, insya-Allah. Namun izinkanlah saya untuk memula dan memuliakan majlis ini dengan membacakan ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini berkait tentang ayat yang kita pun biasa dengarlah, tentang penciptaan Nabi Adam sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Allah hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Ini merupakan ayat yang kita sering dengar yang berkait rapat tentang Nabi Adam alaihissalam. Yang mana dan ilman dan para penonton semua, kejadian Nabi Adam AS ini merupakan di antara lambang atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kita semua sedia maklum bahawa selain daripada Nabi Adam, sebelum penciptaan Nabi Adam, ada lagi makhluk-makhluk lain yang telah pun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah menciptakan malaikat, iaitu kejadian malaikat daripada cahaya. Khuliqatil malaikah min nur wa khuliqal jannu mim marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Kata Nabi SAW bahawa kejadian malaikat itu adalah dari cahaya, jin daripada lidah api, ataupun daripada apa kata orang tu, dia punya api yang menjulang-julang. Api ni dia ada 3 bahagian. Paling bawah, tengah dan yang paling atas sekali yang bercampur dengan asap tu. Jin yang bahagian itu, yang hujung sekali, tu kata lidah tu, yang lidah api maksudnya. Dan yang ketiganya diciptakan Nabi Adam sebagaimana yang disifatkan kepada kamu semua. Kita semualah nanti kita akan ulaskan daripada tanah liat, kemudian bagaikan tembikar, semua tu kita akan ulaskan. Dan sebab itu malaikat kalau kita lihat dicipta daripada cahaya, dan cahaya sifatnya apa? Lembut, halus, terang. Lembut, halus, terang. Itulah sifat cahaya yang diciptakan malaikat daripadanya. Begitu juga selain daripada malaikat, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan makhluk yang namanya jin. Yang mana jin ini Allah Taala menyebutkan ataupun dalam Quran sini, surah Ar-Rahman, kata Allah Taala wa khalaqal janna min marijin min nar. Surah Ar-Rahman, di mana Allah Ta'ala sebut jin itu diciptakan daripada api yang menjulang ataupun lidah api, dan itulah antaranya malaikat dan juga jin, insya-Allah. Masya-Allah, kita dah ambil malaikat, jin. Lagi Nabi Adam pula. Jadi baru ikut terutan ni Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, kita nak berehat seketika insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, kita akan kembali lagi selepas ini. Biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian. Hari ini topik perbincangan kita mengenai Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita nak tahu sirah Nabi Adam ini diciptakan, dan bagaimana kehidupan Nabi Adam alaihi salam, dan juga apakah yang berlaku pada zaman Nabi Adam alaihi salam itu sendiri, insya-Allah. Jadi kita akan bicarakan benda ini. Mungkin yang baru bersama dengan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail. Jadi teruskan bersama dengan kita sehingga ke penghujung rancangan, insya-Allah. Baik Ustaz, tadi Ustaz diceritakan mengenai penciptaan malaikat dan juga jin. Dan kita nak dengar sedikit sebanyak mengenai itulah yang dinamakan Nabi Adam AS, manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tafadhal masykurah Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Ilman dan seluruh para penonton Tanyalah Ustaz yang dimuliakan semuanya. Kejadian ataupun penciptaan malaikat telah pun kita kongsikan secara ringkas tadi. Kemudian penciptaan jin pula seperti yang saya sebutkan tadi, ianya dicipta daripada nyalaan api ataupun lidah api yang hujungnya itu, yang mana kata para alim ulama juga disebabkan itu jin ini dia ada dua unsur. Pertama, dia ada unsur api yang panas, maknanya sifat dia bersifat panas. Dia bersifat panas, jin itu sendiri. Yang keduanya, unsur yang kedua adalah unsur persembunyian. Dia boleh bersembunyi, orang tak nampak dia, kerana dia juga ada unsur asap hitam yang tebal. Sebab itu dia api yang hujung. Api dan panas dan juga asap. Jadi dia boleh asap kan, dia boleh menghilang macam tu saja, orang tak nampak. Itulah antara hikmah kejadian makhluk-makhluk Allah yang sebelumnya itu antara malaikat dan juga jin. Dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, Allah Taala menyebutkan bahawa Allah nak menciptakan makhluk manusia yang pertama bernama Adam alaihi salam ini, yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menciptakan manusia ini daripada khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Diciptakan manusia itu daripada tanah liat yang kering seperti tembikar. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-14. Jadi diciptakan daripada tanah dan ianya menjadi seperti tembikar. Ini pun ada cerita juga ni kaitan dengan tembikar ataupun tempat simpanan air orang dulu-dulu ni kan. Itu dia ada perkaitannya. Maknanya manusia ini unik, dia diciptakan daripada tanah, kemudian jadi tanah liat, dan kemudiannya menjadi satu bentuk makhluk yang sebagaimana kita manusia pada hari ini. Namun sebelum ditiupkan roh, baginda Nabi Adam AS adalah satu patung yang berada di dalam syurga tanpa ada sebarang nyawa lagi pada ketika itu. Panjang lagi cerita dia. InsyaAllah lepas ni. Jadi tertanya-tanya kan, macam mana cerita seterusnya kan. Sahabat Ustaz, kita nak tanya satu soalan dekat Ustaz daripada Hana Wanci daripada Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, pada tahun berapakah Nabi Adam AS lahir serta diciptakan, dan tanah daripada bumi manakah diciptakan Nabi Adam AS? Berapakah jarak tahun Siti Hawa pula diciptakan? Itu yang pertama. Yang pertama ni pun ada 3 soalan saya. Yang seterusnya, berapa lamakah Allah SWT menyempurnakan kejadian Nabi Adam AS dengan sempurna dan lengkap? Yang pertama tu Ustaz, diciptakan daripada tanah bumi yang mana, dan berapa lamakah diciptakan Hawa pula? Silakan. Okey, baik, terima kasih. Persamaan di antara Nabi Adam AS dengan Nabi Isa AS adalah inna masala Isa indallah kamasali Adam, iaitu persamaan Nabi Isa dengan Nabi Adam adalah kedua-duanya diciptakan Allah Ta'ala tanpa bapa. Tanpa ayah. Tapi kalau unik lagi, Nabi Adam AS tanpa ayah dan tanpa ibu, tapi diciptakan daripada tanah. Sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi ini, iaitu kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Diciptakan Nabi Adam dan juga Nabi Isa ni daripada tanah, dan bila diserukan saja jadi, maka jadilah. Maaf ya, bukan hadis, surah Ali Imran ayat 56. Jadi berkenaan tentang tahun kejadian Nabi Adam AS ini tidaklah dapat nak diperjelaskan, kerana
banyak perkara-perkara ini yang bersifat perincian tidak disebut dalam Quran maupun hadis. Tentang jarak tahun Nabi Adam, kemudian diciptakan pula Siti Hawa, berapa jarak tahunnya, dan ketika Nabi Adam diciptakan tanpa roh, tanpa nyawa lagi, dibiarkan seolah-olah satu bentuk patung tanpa nyawa, dibiarkan berapa lama, juga tidak dinyatakan berapa tempoh lama tahunnya itu. Sebab Al-Quran bukannya nak menjelaskan secara terlalu terperinci, kerana yang paling pentingnya iktibar di sebalik kejadian-kejadian tersebut. Tapi ya, sebagai meraihkan soalan sahabat-sahabat kita tadi ni, Nabi Adam AS Allah Ta'ala ciptakan dengan penuh keunikan. Antaranya disebut dalam hadis, Nabi SAW menceritakan bahawa, sebahagian hadis saya baca ayatnya, iaitu ja'a minhumul ahmar wal abyadu wal aswadu wa baina zalika. Nabi menceritakan bahawa Allah menciptakan manusia ini dengan satu genggaman. Allah ambil genggaman Allah, tak tahu lah macam mana kan. Genggaman Allah itu terhadap tanah-tanah yang berada di bumi. Maknanya tanah-tanah di bumi ini, kata Nabi, dia berwarna merah ada, warna putih ada, warna hitam ada. Itulah yang menjadikan warna kulit kita berbeza hari ni. Wallahu alam. Allah Ta'ala ambil tanah dekat negara mana, kawasan mana, itu wallahu alam, kita tak tahu. Tapi disebutkan Allah menggenggam, mengambil tanah-tanah tersebut untuk nak digabung jalinkan menjadi satu kejadian makhluk yang namanya manusia. Dan sambungan hadis tersebut, wasahlu wal haznu wal khabithu wat tayyibu wa baina zalika, hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan di kalangan mereka ni pula, ada di kalangan mereka ni bersifat ramah, mudah sedih, perangai keji dan baik di antara mereka. Wallahu a'lam. Janganlah pula kita kaitkan ianya dengan unsur tanah, kan, tapi dia mungkin ada perkaitan dari sudut perangai-perangai. Kata orang mungkin wallahu alam lah, kawan-kawan saya yang diver lah, yang diver ni kan, dia cerita kalau lautan yang memang macam lautan Pasifik, lautan yang memang dalam-dalam, yang arus di bawahnya tu memang kuat, haiwan-haiwan dia pun ganah-ganah. Dan orang yang berada di kawasan cuaca ataupun musim yang 4 musim yang ekstrim ni, orang dia pun macam tu juga, kasar-kasar, bukan jahat. Dia kasar jahat tak sama, dia ada kasar dia. Tapi hati baik, dia ada perangai kasar dia lasak sikit. Berbanding dengan kalau macam kita orang Asia ni kan, kita ada kita lemah lembut sikit. Kita ada tu, ada istilah lenggang kangkung, itik pulang petang. Sana tak faham when the duck going back at night. Tak ada. Dia mungkin juga ada kaitan dengan faktor cuaca, faktor kawasan tanah dan di mana manusia itu berada. Itulah keunikan. Dan sebab apa Allah Ta'ala ciptakan itu? Supaya lita'arafu, supaya kamu saling berkenal-kenalan. Orang negara Afrika perangai macam ni, yang Brazil macam ni, yang Amerika macam ni, yang orang Asia Tenggara macam ni perangainya. Lita'arafu, supaya kamu saling berkenal-kenalan dan saling belajar sesuatu di antara kamu semua. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, mengenai penciptaan Siti Hawa pula, adakah ada jarak tahun tertentu Nabi Adam AS di dalam syurga? Silakan. Ya, kejadian Siti Hawa ini, kalau boleh saya kongsikan, sepanjang Nabi Adam AS ditiupkan roh dan hidup, bernyawa, Nabi Adam memenuhi masa ketika berada dalam syurga itu penuh dengan ibadah dan amalan-amalan soleh, memuji Allah, zikir, dalam menikmati segala keindahan syurga. Tapi seorang. Macam tu, tapi seorang. Sendirian. Bukanlah seorang tu maknanya, habis tu mana malaikat, mana jin tadi kata? Ya, manusia. Seorang. Rupanya daripada situ adanya unsur kesunyian. Manusia ni ada harta banyak, duit banyak, ada segala kemudahan kelengkapan hidup, tapi dia nak berkongsi tau. Dia nak share, dia nak berkongsi. Macam kita rancangan Tanya Ustaz, kita ada dua, nak berkongsi, seronok. Bukan tak seronok ceramah depan handphone, ceramah depan laptop, tapi lepas tu yang menonton pula tak buka kamera. Alah, letih seorang cakap. Dia nak berkongsi. Dia rasa ada dengan izin lah, connection tu ada, kan. Maka terciptalah Siti Hawa, yang mana Siti Hawa itu diciptakan, adalah sikit huraiannya akan saya bentangkan sebentar lagi, yang mana ia merupakan lambang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Masa itu Ustaz, kita nak bicarakan mengenai Siti Hawa ni, lambang kebesaran
Dan berapakah lama Allah menciptakan kejadian Nabi Adam AS ini? Selepas ini Ustaz, insya-Allah kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini topik perbincangan kita Nabi Adam AS bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail. Mungkin kita sudah berbicarakan mengenai kejadian Nabi Adam AS, tapi banyak lagi perkara yang kita tidak ketahui. Di antaranya adalah mengenai Siti Hawa ataupun Hawa, yang mana kita tak tahu penciptaannya bagaimana dan juga bilakah dan sebagainya. Dan kita nak tanya pada Ustaz mengenai Hawa dan juga berapa lamakah Allah SWT sempurnakan kejadian Nabi Adam AS. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, yang senantiasa terus menyokong dan juga menantikan setiap perkongsian juga daripada kita maupun daripada asatizah yang lain, insya-Allah ya. Baiklah, saya nak rumuskan dulu berkait tentang kejadian Nabi Adam AS supaya kita nampak bahawa ini bukan proses kejadian manusia yang selepas Nabi Adam. Yang macam kita pun tahulah daripada setitis air mani kemudian dan peringkat-peringkat yang kita pun semua tahulah sampailah kita dilahirkan. Tapi ini peringkat kejadian manusia tu sendiri, Nabi Adam. Dia nak mudah fahamnya, dia ada 5 peringkat kejadian Nabi Adam AS, iaitu pertama sekali daripada tanah yang kotor. Pertama, daripada tanah yang kotor. Yang kedua, tanah yang kotor kepada tanah liat. Yang kedua, tanah liat. Kemudian kepada tanah yang teguh dan kental. Maknanya kan tanah liat, lama-lama kan dia kering. Dia akan kering, dia akan jadi tanah yang teguh dan kental. Ini dia sebenarnya semua unsur-unsur kejadian ni dia ada perkaitan tau dengan sifat manusia tu. Tanah kotor, lepas tu jadi tanah liat. Tanah liat pula bila dia mengering dia akan jadi keras. Kan? Kemudian daripada tanah liat yang telah menjadi keras dan kental itu, maka ia berubah warna dan baunya. Peringkat keempat. Dan yang kelimanya, dia akan bertukar ataupun dia akan kering kepada tanah yang seperti kata orang membentuk satu bentuk seperti tembikar itu sendiri. Maknanya macam kalau kata umpamanya kalau kata patung tu, dia dah ada bentuk dah. Dia ada bentuk dah dengan telinganya, tangannya, semua rongga-rongga semua dia dah ada dah. Apa tu kata orang, Allah Taala telah pun jadikan. Dan kesetiap semua peringkat-peringkat proses kejadian tu daripada tanah yang kotor tu sampailah menjadi seperti tembikar ataupun satu sosok tubuh tu tidaklah dinyatakan sama ada Quran maupun hadis akan tempoh kejadian setiap proses-proses tu. Kalau kejadian manusia daripada setitis air mani sampai tu kan ada proses-prosesnya, berapa bulan, berapa hari semua sampailah ditiupkan roh kan. Tapi yang penciptaan Nabi Adam tidak disebutkan. Tapi proses itulah yang kita boleh belajar sesuatu. Berbeza pula dengan kejadian Siti Hawa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Sadaqallahu azim ila akhiril hayah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, iaitu Adam, dan yang menjadikan dari Adam itu pasangannya, isterinya, dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu minta dan menyebut namanya. Okey, kejadian Hawa pula yang mana Allah SWT menyebutkan, ini perbincangannya agak panjang jugalah. Iaitu ada yang mengatakan bahawa Nabi Siti Hawa diciptakan dari Adam.
Orang biasa sebut apa? Daripada tulang rusuk kiri. Ini kita kena berhati-hati ya. Ada sesetengah kisah-kisah yang biasa kita dengar berlegar dalam masyarakat kita, ianya telah banyak dipengaruhi oleh Israiliyat. Yang mana Israiliyat ini prinsip kita adalah kalau ianya bertepatan bersesuaian dengan Quran dan hadis, kita boleh terima. Tapi kalau ianya tak ada kaitan, maka dia tergantung di situ. Tak ada disebut dalam Quran, hadis pun tak sebut, tapi dia tak bercanggah. Tak ada unsur penghinaan terhadap nabi-nabi semua, dia tergantung di situ saja. Tapi kalau dia ada unsur menghina nabi-nabi, tindakan apa yang disebutkan dalam kisah tu macam seolah-olah menjatuhkan martabat nabi, kita tolak. Israiliyat begitu. Faham ya? Jadi macam contoh penciptaan Hawa ini diceritakan. Kalau setengah itu dalam Old Testament ada, ataupun yang banyak kebanyakannya yang telah pun dicampur adukkan. Ada setengahnya tu yang dah diputar belik dah ceritanya itu. Dikatakan ketika Nabi Adam tengah tidur, Hawa ketika Nabi Adam tidur itulah diambil tulang rusuk Nabi Adam, kemudian diciptakan Hawa. Kemudian Nabi Adam sedar tidur, daripada lenanya itu dibangun-bangun, tengok ada satu lagi sosok tubuh yang seakan dia, manusia juga, namanya Hawa. Dan adalah dialog di antaranya itu. Ini kisah yang selalu kita mungkin berlegar dalam masyarakat kita, yang mana ianya bukanlah berasal daripada Al-Quran maupun hadis. Itu yang kita kata. Cuma habis itu Ustaz, bukankah wanita itu daripada tulang yang bengkok dalam hadis yang disebut? Itu cerita lain. Tulang yang bengkok tu orang kita kan dulu buat ayat macam tu. Saya rasa tulang rusuk saya sebelah kiri ni ada rasa macam ada bergetar. Jodoh dah dekat. Jodoh dah dekat, anak dah 6. Dia kata jodoh lagi, itu cerita lain. Tapi nak beritahu para penonton semua bahawa hal berkaitan dengan kejadian Hawa itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang ciptakan Siti Hawa, dan ia bukanlah seperti yang kita biasa dengar daripada tulang rusuk ke apa semua tu. Dia punya kata orang ada unsur-unsur Israiliyat itu, dan berhati-hati. Rapatkan rujukan yang sahih. Baik, Alhamdulillah. Banyak ilmu kita dapat pada pagi ni. Permulaan sahaja pun kita dah tahu banyak cerita mengenai Nabi Adam AS. Jadi saya nak ambil satu pemanggil yang bertuah pada pagi ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ustaz Ilyas dan Dayy Ilman. Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh, Budai. Ya, Haji Tukinon, teruskan dengan soalan. Persoalan ni gini, Ustaz. Kenapa Iblis ni cukup sombong, cukup takbur? Hormat pun tak anggap dengan Nabi Adam, bukannya nak menyembah Nabi Adam. Tapi setakat hormat aja. Adakah hati dia lah Iblis, tahulah kan? Dia memang tak boleh direntur, tak boleh apa. Jadi nak minta sedikit penjelasan daripada Ustaz pagi ini. Itu sajalah soalannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Johor Ustaz kalau cakap mesti mau selawat. Kalau kata Robin Awal ni orang Johor memang dia punya maulid memang terbaiklah di antara semua negeri-negeri yang lain. Jadi alhamdulillah Ustaz, mengenai isunya Nabi Adam AS ketika mana diciptakan dan disuruh malaikat semua hatta Iblis sekali untuk bersujud kepada Nabi Adam AS untuk tanda hormat. Tapi kenapa dia bertakabur, dia rasa tak nak sujud? Apa faktor utamanya Ustaz? Fadhal. Ya, perbincangan para alim ulama yang begitu menarik perhatian saya lah untuk nak dikongsi dengan penonton-penonton semua, iaitu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah menitahkan supaya makhluk-makhluknya yang lain, termasuklah malaikat dan juga jin, pada ketika itu untuk sujud kepada Adam. Okey, sujud di sini kalau kita katalah macam kita sekarang ni solat, kita sujud menghadap ke arah kiblat. Tapi sebenarnya yang kita sembah siapa? Allah. Sujud kepada Adam, tapi sebenarnya sembah Allah. Sebab Allah suruh. Allah yang suruh. Yang orang duk sembah selain daripada Allah tu pasal dia punya hal lah, dia punya pahaman dia. Tapi sekarang ni Allah suruh. Bila Allah suruh, dia adalah satu benda yang bersifat perintah, mesti dibuat. Itu ceritanya. Janganlah bertikai. Apa sebab? Bukan Allah suruh. Allah suruh, buatlah. Banyak bunyi pula, banyak tanya pula. Okey. Jadinya disebabkan oleh keengganan dia daripada nak sujud
kepada Adam alaihissalam, maka kita pun tahulah terusirlah dia daripada kedudukan istimewanya iblis itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun bertanyakan kepada dia, apa sebab yang tak nak sujud ni, pasal apa masalah ni? Kata iblis, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sadaqallahul azim. Allah SWT tanyakan kepada iblis, apa sebab yang kau ni tak nak sujud? Kenapa? Kata iblis, dua sebab aku tak nak sujud pada Adam ni. Pertama sekali, aku lagi bagus daripada dia. Aku dengan dia, aku lagi bagus. Ini beza. Dia kalau makhluk jin, iblis daripada bangsa jin. Atau kena tahu, iblis dia daripada bangsa jin. Jin ni dia ada nafsu. Dia sama macam manusia. Dia ada kehendak dia. Malaikat dia tak ada jemu, dia tak ada macam nafsu punya manusia, dia tak ada. Sebab tu dia boleh berzikir, rukuk. Lengah dia tak ada. Letih dia tak ada. Sebab tu dia tak boleh jadi khalifah. Ni bagus kan kalau ada orang tanyalah, pasal apa Allah Taala tak bagi dunia ni dimakmurkan oleh ataupun yang khalifahnya tu malaikat? Tak boleh. Sebab malaikat dia tak ada unsur nakkan keduniaan. Kita manusia ni kena ada juga sifat tu. Barulah memajukan dunia, infrastruktur, membangunkan masyarakat semua. Kena ada. Jadi beza dengan jin ni pula atau iblis ni, dia ada rasa tak puas hati di situ, dan kerana dua sebab. Pertama, dia kata dia lagi bagus daripada Adam, dan dia menyatakan pula sebab apa dia lagi bagus. Yang keduanya kerana soal latar belakang. Khalaqtani min nar, aku api, dan dia tanah. Macam aku saya PhD tau. Dia sekolah pondok pun tak habis. Dia Pak Senawi. Faham tak? So takkan saya kena dengar cakap dia? Takkan saya kena duduk dengar ceramah dia? Saya master saya ada double master tau. Saya nak kena dengar cakap dia, suruh dia i'rab pun tak betul, bahasa Arab pun baris pun tak betul. Takkan saya, faham tak? Apa ustaz jauh sangat iblis sampai ke dah. Konteks masyarakat kita begitu. Dah tadi Ayu tengok tanya pasal apa boleh jadi macam tu, nak bagi faham. Kalau cerita iblis semua kan nanti tunjuk sini pula. Kalau iblis kalau iblis semua kita akan kata iblis memang macam tu. Kita tak sampai, kita tak rasa. Tapi kita bagi pendekatan bahawa dalam kalangan manusia ada juga perangai macam tu. Mewarisi perangai iblis itu ada. Sebab itu kerana dia menolak daripada mentaati perintah Allah SWT, yang akhirnya merugikan diri dia. Tapi nanti kita akan cerita, selepas dia enggan, dia ingkar, memang Allah Ta'ala halau serta-merta ataupun hold dulu. Bagi dia peluang dulu ke, entah macam mana kot dia nak tobat ke apa kan. Kita tengok lepas ni. Masya Allah. Suka gantung macam tu kan. Jadi kita tertanya-tanya, macam tengok movie pun ada. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, kita bicara lagi mengenai apa yang berlaku selepas ini. Jadi kita berehat seketika, bertenang seketika. Kita kembali lagi selepas ini, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita dengan topik perbincangan kita sirah Nabi Adam alaihi salam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail. Terima kasih buat penonton setia Tanyalah Ustaz yang mungkin baru bersama kita pada pagi ini. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini dapat manfaat untuk kita amalkan. Tadi saya tertarik apabila Ustaz bacakan ayat Al-Quran
ana khairum minhu. Ini salah satu sifat-sifat iblis, tuan-tuan, yang mana kita rasa kita lebih baik daripada manusia yang lain. Jadi insya-Allah kita nak teruskan dengan persoalan, tapi sebelum itu saya nak ingatkan, sekiranya ada persoalan mengenai Nabi Adam alaihissalam, boleh terus hubungi kita di talian 18881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Jadi baik, tanpa selangkan masa, saya nak ambil satu soalan daripada Facebook, daripada Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah teguran Allah terhadap buah larangan kepada Adam dan Hawa merupakan ujian pertama Allah kepada manusia? Terima kasih atas pencerahan Ustaz. Jadi adakah ujian ini adalah ujian pertama Ustaz? Ya. Silakan. Baik, terima kasih pada Intan Zurina yang menanyakan soalan berkait tentang adakah larangan ataupun buah larangan itu merupakan ujian pertama pada Allah SWT kepada Adam dan Hawa. Perkara ini dijelaskan di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Sadaqallahul azim. Wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga serta makanlah dari makanannya sepuas-puasnya. Apa sahaja yang kamu suka, cuma. Dia ada cuma itu. Jangan kamu hampiri pokok ini. Hazihi, kalau dalam bahasa Arab, maknanya ini dalam kedudukan yang dekat. Seolah-olah Allah Ta'ala beritahu, boleh makan semua, nak nikmati apa, yang ni jangan. Yang ni jangan. Seolah begitu dia kedudukannya dekat. Jika kamu menghampirinya, maka akan tergolong dalam kalangan orang-orang yang zalim. Banyaknya pelajaran daripada ayat ini. Saya nak kongsikan begini ya. Dalam kehidupan kita manusia juga, perkara yang sama Allah ajar kita. Wa kulu washrabu, makanlah, minumlah. Kau nak makan apa makan, minumlah semua. Wala tusrifu, jangan melampau. Jangan berlebihan sangat. Ya, yang halal memang halal semua, thayyibah pun okey dah. Tapi jangan banyak sangat, jangan melampau sangat makan. Nampak tak? Dalam segala yang Allah Taala beritahu tu, dia ada limitasi di situ. Limitasi. Dia ada hadnya di situ. Berpakaianlah, bergaullah dengan siapa sekalipun, tapi dia ada had dia. Sama juga macam ni. Kau nak nikmati apa semua, silakan. Tapi yang ni je jangan. Pokok ni jangan. Orang putih forbidden tree, pokok larangan ataupun itulah buah larangan tu. Yang ni je jangan, yang tu saja. Maka untuk pengetahuan semua para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau dikatakan itu merupakan ujian terawal yang Allah Ta'ala berikan pada manusia yang bernama Nabi Adam dan juga Hawa, benar. Dia memang merupakan ujian pertama. Dan kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada awal ayat ke hujung ayat sekalipun, kita tak jumpa kenapa Allah Ta'ala tidak membenarkan Nabi Adam maupun Hawa makan buah tersebut. Tak beritahu pun. Sebab buahnya pahit dan racun, makan sekali terus meninggal. Itu contohlah. Sebab buah ni ada duri banyak sangat ataupun makan sedap tapi masuk perut nanti jadi macam-macam. Tak. Allah kata jangan makan dan jangan dekat tu je. Tanpa dinyatakan sebab-sebab larangan. Apa pelajaran dia dan Ilman? Taat kepada Allah. Ya, betul. Taat tanpa ada sebarang question ask, orang panggil, tanpa ada banyak soal. Kenapa? Kenapa tak boleh? Kenapa orang perempuan kena tutup aurat? Kenapa orang lelaki pun kena tutup aurat? Kenapa? Kan jangan banyak tanya. Kalau itu adalah perintah qat'i pula daripada Allah Ta'ala, maka laksanakan saja. Jaga saja. Itu je cukup. Jangan banyak tanya lagi dah. Itu cerita dia. Kemudian, setelah daripada itu, ayat yang kita juga menarik perhatian kita bersama adalah Allah Ta'ala sebut wala taqraba. Jangan kau menghampiri. Menghampiri. Allah Ta'ala tak sebut jangan kau makan buah tu. Jangan kau pergi dekat. Sama juga macam perintah wala taqrabu la taqrabu zina kan. Jangan kau hampiri zina.
Kalau kata hampiri tu maknanya setiap jalan-jalan, laluan-laluan ke arah itu pun kau jangan pergi. Sebab nanti sekali kau melangkah, takut kau dah tak boleh patah balik dah. Dah syok, dah terbuai, dah seronok dah. Sama juga dengan pokok tadi. Janganlah cuba-cuba kau nak intai-intai, pergi dekat tengok. Apalah sebab Tuhan tak... Manusia kan macam tu. Yang dilarang tu lah yang dia nak kaji. Pasal apa tak boleh? Ada kan? Siapa tak boleh? Orang lain okey je. Aku nak... ada tu masalah tu. Jadi berhati-hati. Kerana di situ banyak sangat hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan untuk kita sama-sama pelajari. Dan inilah yang menjadi umpan kepada Iblis. Iblis, untuk pengetahuan semua para penonton, setelah dia engkar akan perintah Allah Ta'ala tu, dia telah pun mendapat ijtihad daripada Allah Ta'ala bahawa dia diusir daripada nikmat yang sedang dia berada pada ketika itu, duduk dalam syurga. Dia dihalau, tetapi dia tengah tunggu tunggu hari tu nak kena bungkus beg keluar lah. Dia tunggu hari. Sementara tengah tunggu hari nak dihalau, masih lagi dalam syurga. Jadi dalam hati yang dengki, dalam hati yang benci, yang meluat, kerana engkau lah Adam, aku jatuh status aku. Dulunya aku itu ini, akhirnya aku jadi terhina, terhalau semua. Ini Adam punya pasal. Maka Iblis ni mengintai-ngintai peluang. Macam mana aku nak gelincirkan dia? Macam mana aku nak halau dia? Aku nak dia juga terhina, terbuang macam aku. Kata Iblis. Kena beritahu tu Iblis, macam aku tu tunjuk sini risau juga. Jadi akhirnya dia dapat tahu bahawa bukan setakat Iblis ya, malaikat semua tahu bahawa itu merupakan pohon larangan terhadap Nabi Adam dan juga Hawa. Semua tahu, termasuk Iblis. Iblis tahu, rupanya ada benda yang dia orang ni dihalang daripada dekati. Dia dapat poin. Dia dapat poin. Sebab dia tahu manusia ni dia ada sifat apa tau? Ke belakang sikit lah kot ya. Dia macam dia sirah ni macam tu lah. Masa Nabi Adam diciptakan, kalau mungkin saya nak bagi tuan-tuan mudah faham, dalam bentuk bagaikan patung, tak ada nyawa, tak ada apa lagi, duduk kerah, diam saja. Iblis ni dia ada mengintai-ngintai tau. Dia survey. Dia duduk pusing sekitar patung Adam tu. Kalau boleh saya gunakan istilah patung lah, tak ada nyawa kan, senyapnya tu. Dia tengok dia belek atas bawah semua. Dia nampak pada Adam ini ada rongga tau. Ada ruang yang pada ruang tersebut rapuh ni. Dia mudah rapuh. Artinya dia dapat satu poin bahawa manusia ni makhluk yang mudah rapuh. Dia ada benda yang pendirian dia kadang-kadang tak kuat. Kadang-kadang, bukan kata sentiasa, kadang-kadang dia akan sikit. Dia akan goyang sikit. Memang dia kuat. Dia tembikar. Tanah liat, keras. Tapi lama-lama dia akan ada juga, dia ada ni sikit. Kadang-kadang dia akan mudah rapuh. Dia akan mudah rapuh. Dia jumpa. Kerapuhan itu aku nak dapat daripada mana? Ya, pokok larangan. So itulah permulaannya bagaimana dia cuba-cuba untuk nak bagi Adam dan Hawa senasib dengan dia. Biar kau rasa macam mana aku rasa ni. Maknanya dendam pertama di kalangan makhluk dimulai dengan Iblis. Dengki pertama di kalangan makhluk dimulai dengan Iblis. Senang faham, Iblis ni bapa segala kejahatan, Nabi Adam bapa sekalian manusia. Itulah yang boleh saya kongsikan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, inilah yang kita nak kena faham satu perkara. Nabi Adam ada larangannya, iaitu pohon. Kita juga ada larangan kita yang mana kita kena sentiasa jauhkan, insya-Allah. Jadi kita nak ambil pemanggil bertuah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Salam. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Allah. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Haji Siti Rohani Mursyid daripada Banting. Ya. Saya ingin bertanya biar tahu jangan keliru. Ni Nabi Adam berasal daripada tanah dan Ibu Hawa daripada tulang rusuk katanya. Jadi apakah Nabi Adam tiada bin seperti nabi-nabi yang lain macam Nabi Muhammad bin Abdullah dan Nabi Ismail bin Ibrahim?
siapakah bin Nabi Adam dan siapakah binti Ibu Hawa? Apakah mereka tu tiada bin dan binti? Itu aja soalan saya Ustaz, supaya tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hajah Siti Rohani mengenai soalan diberikan mengenai Nabi Adam dan juga Hawa, Ustaz. Adakah Nabi Adam ni tidak ada disebutkan bin dan juga Hawa tidak ada bintinya? Silakan. Betul juga. Saya pun tak terfikir juga. Kan? Nabi lain semua ada bin, ada binti. Tapi kan kalau Nabi Isa pun Isa ibni Maryam kan. Isa ibni Maryam, tapi Nabi Adam tak ada ibni pula di situ kan. Bagus soalan ni. Walaupun ianya nampak seperti ringkas soalannya, simple, tapi sebenarnya dia boleh membangkitkan rasa ingin tahu di kalangan kita. Bagus. Kalau kata bin atau binti, maknanya dia ada ayah. Dia ada ayah ya. Dia ada ayah. Kalau kata bin, anak lelaki kepada siapa? Kalau binti, anak perempuan kepada siapa? Tetapi Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dia diciptakan daripada tanah. Adakah kita kata tanah tu bapa Nabi Adam? Tidak. Diciptakan dari tanah. Itu dia. Maka Nabi Adam tidak ada bin dan Hawa pun tidak ada binti. Secara ringkas gitulah jawapannya. Cuma kalau mungkin kita lihat dalam hadis-hadis pun Nabi SAW ada menceritakan bahawa lamma sawwarallah Adam fil jannah tarakahu masya Allah an yatrukahu. Ketika Allah Taala membentukkan tubuh Nabi Adam alaihi salam, lalu Allah SWT meninggalkannya atas kehendak Allah. Selepas itu iblis pun berpusing-pusing mengelilingi Nabi Adam sambil memerhatikannya. Yang dalam masa yang sama, saya dengan izin lah, saya nak sambung cerita tadi tu. Bila Allah Ta'ala cipta Nabi Adam ini, dibiarkan dalam keadaan tanpa ada roh, tanpa ada nyawa pada ketika itu. Iblis dia pusing-pusing, dia mengintai-ngintai. Dan kemudian faja'ala iblis yutifu bihi, dia pusing, dia round sekeliling Nabi Adam, yang zuru ma huwa, dan iblis dia melihat, dia nampak ada rongga padanya, lantas dia mengetahui bahawa kepada kejadian ini ada satu bahagian yang dia tak mampu kuat lah. Dia ada kelemahan. Senang fahamnya dia ada kelemahannya yang tersendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka kalau kita boleh rumuskan, maknanya Nabi Adam maupun Hawa tidak ada bin ataupun binti, dan setelah mana penciptaannya itu selesai saja ataupun Nabi Adam tu dibentukkan dengan gambaran semuanya ataupun rupa bentuk, dan itulah peluang yang diambil oleh iblis untuk mengintai-ngintai apalah yang ada di sebalik Nabi Adam ataupun kejadian Nabi Adam ini. Dan kalau mungkin orang tanya, kenapa Allah Ta'ala tak bubuh pagar kawat besi? Janganlah bubuh dan cermin macam muzium kan. Ini semua kehendak Allah. Kehendak Allah SWT. Wallahualam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan yang diberikan. Kita nak ambil pemanggil bertuah nombor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hilman dan Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Saya Omar Abdul Majid dari Pedah Cini Timur 3, Pekan Pahang. Baik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz ya. Ustaz ketika dia maklumnya Nabi Adam hanya sekali saja melanggar perintah Allah, menghampiri pokok yang dilarang. Tapi kita ni, contohnya saya sendirilah Ustaz, dah berpuluh kali dah rasanya melanggar apa yang dilarang. Jadi kita masih diberi keampunan. Soalan saya Ustaz, apakah Nabi Adam tidak memohon keampunan kepada Allah sebelum, ataupun ada yang sebab-sebab lain yang menyebabkan dia hanya sekali saja melanggar larangan dan terus dikeluarkan daripada surga, sedangkan kita ni dah berpuluh-puluh kali, beratus kali dah rasanya melanggar larangan Allah, sedangkan kita diberi keampunan, tapi Nabi Adam sekali buat dan terus dikeluarkan dari surga. Itu saya soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Omar atas soalan berikan. Soalan sangat bagus Ustaz. Nabi Alam ada Islam buat dosa sekali. Kita ni berpuluh-puluh, beratus-ratus kali kita buat. Tapi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Adakah Nabi Adam ada buat pengampunan, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan. Ya, baik, terima kasih.
Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, satu benda yang saya nak betulkan pandangan kita supaya kita dapat belajar sesuatu pada kesempatan kali ini, insya-Allah ya. Nabi Adam alaihissalam, kita tak sebut Nabi Adam melakukan dosa ya. Nabi Adam kita tak kata melakukan dosa. Habis tu kalau tak melakukan dosa, melakukan apa? Melakukan pelanggaran. Pelanggaran tak semestinya berdosa. Dia isu teknikal. Nabi Adam ya tidak sama sekali berzina ke mencuri, merompak. Itu memang terang-terang dosa betul. Tapi ini satu benda yang apa kata orang, kesilapan. Dia kesilapan yang tidak membawa dosa sekalipun. Ini saya nak bagi lagi faham ni. Menunjukkan pada waktu itu walaupun ianya bukanlah kata dosa besar sekalipun, hanya pelanggaran. Kata SOP itu ya, kata SOP, pelanggaran, beritahu jangan buat juga tanpa merosakkan, tanpa apa-apa sekalipun. Tetapi Nabi Adam ni dia ada satu rasa bersalah yang begitu mendalam. Dan rasa bersalah Nabi Adam ni bukannya tempohnya sekejap ya. Sampai ketika manusia dibangkitkan nanti, manusia berada di pada mahsyar dan semuanya menanti-nanti penghakiman daripada Allah Ta'ala. Lama sangat. Mungkin ratus, mungkin ribu tahun tunggu bila nak diadili ni semua manusia ni. Masing-masing menuju kepada Nabi-Nabi. Mula-mula pergi ke Nabi Adam, minta Nabi Adam tolong, minta kepada Allah Ta'ala supaya dimulakan proses perbicaraan ni semua. Lama sangat tunggu ni, panah lama sangat ni tunggu. Akhirnya Nabi Adam kata, izhab ila ghairi. Pergi cari Nabi lain. Aku tak boleh. Aku pernah melakukan pelanggaran terhadap Allah Ta'ala, lalu aku pernah buat pelanggaran. Aku malu. Aku tak... Lama. Dia buat salah tu, kita kata kesilapan tu sekali je. Tapi sampai kiamat ingat tu. Sampai kiamat dia ingat. Saya ingat, lama tu. Ribuan tahun tu. Ribuan tahun. Masih lagi terkenang-kenang kesilapan itu. Kita yang melakukan kesilapan terhadap mak ayah, adik-beradik, jiran tetangga, kenapa kita tak ingat? Sebab banyak sangat. Bila banyak sangat kesilapan kita buat, kita dah tak ingat dah mana satu dosa. Sebab kita dah mula rasa bahawa itu biasa. Takkan salah kot, cakap sikit pun. Sikit itu juga dosa, maka itu patut ditaubatkan. Dan satu lagi saya nak betulkan, Nabi Adam AS ni, dia walaupun dia melakukan pelanggaran itu, dan Nabi Adam tidak dikatakan sebagai dihalau dari syurga, tidak dikatakan sebagai diusir dari syurga. Kalau iblis, ya, diusir daripada syurga. Tapi kalau Nabi Adam, kita tak kata dihalau dari syurga. Tetapi Allah SWT menurunkan Nabi Adam ke bumi. Ihbitu minha jami'an, kan? Ihbitu ni diturunkan ke bumi. Sebab apa tak dikata dihalau ataupun diusir? Sebab Nabi Adam AS berdoa minta ampun pada Allah dengan ayat yang biasa kita dengar, tutup imam pun baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah buat zalim pada diri kami. Maka kalau kau tak ampunkan kami, jadilah kami orang yang rugi. Maka Allah SWT menerima taubat Nabi Adam AS. Jadi bila taubat tu diterima, maka tidaklah dikata dihalau. Persamaan antara Nabi Adam dengan iblis, apa dia di situ? Apa persamaan Nabi Adam dengan iblis? Kedua-duanya melakukan pelanggaran, kita kata ya. Tapi kalau iblis lagi dahsyat lah. Tapi kedua-duanya ada melakukan pelanggaran. Tetapi yang membezakan Adam dan iblis adalah Nabi Adam mengaku silap dan bertaubat. Iblis tak mengaku satu, menyalahkan pula. Orang putih panggil apa? Blame. Blame others. Dia menyalahkan pihak lain. Qala rabbi bima aghwaytani. Tuhan, kau punya pasal aku jadi sesat. Tak sedar diri. Baik. Kau yang buat salah, kau yang cari pasal, kau boleh salahkan Tuhan pula. Inilah manusia, inilah makhluk biadab. Tak sedar diri, tak sedar diuntung kehidupannya. Wallahualam. Baik. Kita bicarakan mengenai kisah Nabi Adam ni panjang sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, kita sudah tamat
ataupun perbicaraannya di TV3. Tapi kita akan sambung perbincangan kita ini di TV9. Jadi terus setia dengan Tajalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tajalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih tuan-puan yang mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih setia dengan rancangan Tajalah Ustaz. Mudah-mudahan ini asbab untuk kita merubah kehidupan kita, asbab untuk kita memberi tahu kepada orang-orang yang luar sana bahawasanya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati Allah Subhanahu Wa Taala satu perkara yang wajib. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia, hari ini kita berbicarakan mengenai Nabi Adam AS bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail. Jadi berbaki lagi setengah jam di TV9 ini, insya-Allah kita akan cuba sedaya upaya untuk mengambil soalan sebanyak mungkin dan panggilan sebanyak mungkin, insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk hubungi kami atau bertanyakan soalan di ruangan Facebook kami Tajalah Ustaz TV3, ataupun terus hubungi kami di 1800 88 1677. Jadi insya-Allah saya nak ambil satu soalan daripada Facebook, daripada Sal Rasid Cik C. Minta maaf. Daripada Sahjiatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dalam jasa dan pendidikan Nabi Adam dan Siti Hawa kepada zuriatnya yang ketika itu 20 orang, iaitu 10 lelaki dan 10 perempuan? Yang kedua, apakah ibrah sejarah pembunuhan pertama ketika itu melibatkan zuriat Nabi Adam AS, iaitu Habil dan Qabil, yang dirakam dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 dan 28 menjadi pedoman buat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Jadi Ustaz, yang pertama itu mengenai jasa pendidikan Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa kepada anak-anak mereka. Dan yang kedua mengenai kisahnya Habil dan juga Qabil yang dirakamkan dalam surah Al-Maidah. Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Adam AS merupakan manusia pertama di muka bumi Allah ini. Jadi bila seorang nabi dan juga seorang manusia bersama dengan pasangannya Siti Hawa berada di muka bumi Allah ini, maka menjadi adat kebiasaan pasangan suami isteri dengan izin Allah dikurniakan zuriat keturunan. Cuma tidaklah dinyatakan berapa jumlah keseluruhan anak-anak Adam. Kalau nak ikutkan, kita pun anak cucu Adam juga. Cuma dalam sesetengah lah, ada yang mengatakan ini riwayat yang Israiliyat lah, bercampur di sana sini, mengatakan bahawa Siti Hawa mempunyai, ataupun Nabi Adam dan Siti Hawa mempunyai anak sampai 40 orang. Dan mengandung sebanyak 20 kali. Sekali mengandung kembar dua. Wallahu alam. Tak perlulah itu menjadi perbahasan gaduh. Salah, mana 20 orang, 3 tak payah. Semayang tak pagi tadi. Dah gaduh. Lepas tu rupa semayang pun tak cukup lagi. Rupa gaduh pasal berapa bilangan anak Nabi Adam. Jadi berapa bilangan tu tak perlulah menjadi topik perbahasan perdebatan di antara kita, melainkan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yang paling terkenal sekali adalah Habil dan juga Qabil. Habil dan Qabil ini sebagaimana dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27 sampai ayat 31 yang boleh anda jadikan ianya sebagai rujukan, yang mana watak di antara dua anak Nabi Adam alaihissalam ini, iaitu Habil dan Qabil, adalah perwatakan yang berbeza. Sebagaimana dalam hadis yang saya bacakan di awal tadi, bahawa kata Nabi, manusia ni diciptakan, dia ada perangai-perangai dia yang tersendiri. Tu. Lalu Qabil, dia adalah seorang yang kasar dan keras dan sifat dia itulah. Dan ada yang mengatakan dia adalah hunter, pemburu. Pemburu kan dia kena ada sifat
keras sikit, dia kena ada, tak bolehlah belah kasihan sangat, nak tangkap haiwan pun kesian, tak boleh, dia kena ada keras sikit. Dan Habil adalah tukang kebun, berkebun. Wallahu alam ya, ini soal profession kerja apa tu, ini pun banyak juga pandangan, tapi yang boleh kita nak katakan di situ ada perkaitan itu ya dengan sifat dan perangai itu. Kalau Habil dia lebih lemah lembut, orang kan kebun kan macam tu, lemah lembut sikit, dia tak boleh kasar-kasar, patah pokok tak boleh, dia ada santun sikit. Itu. Cumanya berlakulah sedikit pergeseran di antara mereka kerana ada benda yang tidak puas hati pada Qabil terhadap Habil. Ada yang mengatakan bahawa kerana Qabil dia kena, kalau dulu kan syariat dulu kahwin sama adik-beradik. Memanglah kahwin sama adik-beradik pasal dah tak ada manusia lain dah. Adik-beradik. Dan sekarang syariat itu telah pun diangkat. Okey, cuma Qabil ni dia tak nak pada pasangan yang dah dipilih untuk dia, lalu dia tak puas hati. Maka, dan banyak sebab, antara lain juga ada yang mengatakan bahawa Qabil tengok korban yang dilakukan oleh Habil itu diterima oleh Allah SWT dengan satu sambaran kilat, menerima apa yang dipersembahkan oleh Habil. Mau taknya Habil dia mempersembahkan semua hidangan ataupun bentuk korban-korban yang baik-baik, yang berkualiti, bermutu tinggi punya. Kata orang segar dari ladang. Fresh dari ladang, bagi yang elok-elok, grade A punya bagi ni. Tetapi yang Qabil, dia mempersembahkan korban dia yang busuk-busuk, expired, dah berulat, tak elok dah. Dah. Kata orang kalau bagi ke orang pun orang tak nak dah. Memanglah tak diterima. Itu pun antara sebabnya juga kenapa dia rasa tak puas hati terhadap saudaranya Habil, mengakibatkan dia nekat untuk nak bunuh adik dia sendiri, ataupun dia nak bunuh saudaranya sendiri Habil, iaitu dengan mengambil batu dan dihempukkan kepada adiknya yang dikatakan waktu itu tengah dalam keadaan tidur. Namun Habil sendiri mengatakan bahawa bertakwalah pada Allah. Maka berbalik pada soalan rakan kita tadi ni, macam mana pendidikan Nabi Adam terhadap anak-anaknya, di sini jelas menunjukkan bahawa Nabi Adam memang ajar anak. Nabi Adam memang didik anak dia. Buktinya tengok apa sifat Habil ketika diugut untuk nak dibunuh oleh saudaranya Qabil, supaya bertakwa pada Allah. Allah hanya terima korban orang yang bertakwa. Cakap ada dakwah lagi lah. Maknanya takkan tiba-tiba lahir tu jadi macam tu. Maknanya memang ada yang mendidiknya. Siapa lagi kalau bukan ayahandanya Nabi Adam AS. Memang ajar anak jadi anak yang baik. Namun begitulah orang kata, habis tu kalau dah anak Nabi, pasal Qabil perangai macam tu pula. Itulah dia ujian dari Allah Ta'ala. Kalau orang Melayu kata apa, dalam pisang standan, bukan semuanya elok, ada jugalah yang kurang tu. Begitulah juga Nabi-Nabi Allah ni memang ujian mereka berat-berat. Malah dalam Quran, antara keluarga-keluarga yang Allah Ta'ala puji, antaranya keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Ali Imran, dan juga keluarga Nabi Adam. Itu ada dalam Quran tu. Berkait tentang keluarga yang Allah Ta'ala iktiraf lah, ini keluarga bagus, sebagai contoh. Dan bagus di sini bukan maknanya semuanya elok. Dia ada cerita-ceritanya juga di sebaliknya untuk iktibar kita bersama. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan menti Allah sekalian, mungkin sebab untuk kita juga tarbiyah ahli keluarga kita, anak kita, zuriat keturunan kita, insya-Allah. Baik, kita nak ambil pemanggilan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Ustaz. Ya. Salam ya. Saya Robizan. Ya, Hajar Robizan, teruskan. Okay. Saya nak tanya, ketika Nabi Adam dan Hawa diusir ke bumi, adakah mereka berada suatu tempat atau tempat yang sama? Berasingan ke atau tempat yang sama? Baik, alhamdulillah. Itu soalan saya. Terima kasih kepada Hajar Robizan atas soalan yang diberikan. Jadi kita akan jawab soalan ini selepas ini. Kita akan berehat seketika. Kembali lagi, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah,
kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Perbincangan kita mengenai Nabi Adam AS bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail. Jadi sudah banyak kita ketahui sedikit sebanyak yang mana mungkin selama ini kita tersalah sebut dan mungkin selama ini kita tersalah faham mengenai riwayat-riwayat tentang Nabi Adam yang kita ketahui. Di antara perkara yang saya boleh cakap adalah kita bukanlah kata Nabi Adam ini berdosa ataupun melakukan kesilapan, tapi dia melakukan sedikit kesalahan yang mana kesalahan ini dia tidak dikira sebagai dosa. Ini kita kena faham juga. Jadi insya-Allah tadi soalan daripada Hajah Robizan tadi mengenai kepada kita semua. Nabi Adam AS diturun ke atas muka bumi ini dalam keadaan bersama dengan Hawa ataupun dipisahkan. Jadi Ustaz, adakah turun satu tempat yang sama ataupun berlainan tempat? Silakan. Ya, terima kasih pada Hajah yang menanyakan soalan sebentar tadi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ إلى آخر الآية. Sadaqallahul azim. Setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah pun berada di dalamnya. Dan kemudian Allah SWT menyebut, ihbitu minha jami'a, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Baik. Bila sebut berkait tentang diturunkan daripada syurga, yang juga angkara penggelinciran daripada syurga tu daripada iblis tadi ni, maka Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Cuma suasana keadaan penurunan di mana lokasi kedudukannya itu tidaklah diperincikan di dalam Al-Quran. Tak disebutkan secara tepat di mana kedudukan dan adakah diturunkan itu dalam keadaan terpisah ke atau bagaimana? Wallahu taala alam. Cuma adalah ini kata orang apa, pandangan-pandangan ataupun ada sumber-sumber yang mengatakan Nabi Adam diturunkan di sebuah pulau kecil yang dinamakan sebagai Sri Lanka pada hari ini, ataupun kawasan yang dipanggil Serendip. Saya alhamdulillah lah berkesempatan dalam satu program di sebuah stesen TV pergi ke sana, dipanggil Adam's Peak. Adam's Peak ni satu dipanggil puncak Adam. Sampai seronok juga. Ini belajar-belajar kan kita, walaupun ada yang klaim kata itu adalah lokasi Nabi Adam diturunkan. Wallahu alam. Tapi yang syoknya daki itu sekitar 5 jam nak sampai ke 4 ke 5 jam lebih kurang. Kalau dari ilman 2 jam ikut orang sadar. Yang kata ada tapak kaki itu betul? Itulah dia. Memang betul pun. Sampai kat atas memang ada satu tapak kaki yang besar. Ya, tapak kaki yang ukurannya besar, yang bukan seperti manusia kita biasa. Dan yang ramai klaim ataupun ramai yang mengatakan, mengaitkan itulah tapak kaki Nabi Adam. Bagi kita orang Islam, wallahu alam. Tapi dan dia menjadi kunjungan ramai agama-agama lain juga yang begitu, yang mengatakan bahawa itulah tapak kaki Adam. Bergambar lah apa semua macam-macam lah situ. Seronoklah kita belajar sesuatu. Dan Hawa pula dikatakan diturunkan di Jeddah. Kerana berdasarkan nama Jeddah itu sendiri, Jiddatun ataupun nenek, yang bermaksud nenek ataupun moyang. Maka nenek itu disandarkan kepada Hawa. Sekali lagi kita katakan wallahu alam. Akhirnya mereka bertemu di mana? Jabal Rahmah. Tempat Dai Helman selalu bagi taklimat dekat jemaah dia. Kan? Suruh tulis nama dekat hatta dekat Jeddah pun ada makam Maqbarah Hawa. Betul. Ya ada. Di situ. Tapi ya. Satu soalan Ustaz sebelum kita masuk itu. Adakah Nabi Adam dan Hawa ni sebab kaki tapak besar tadi, adakah ada riwayat mengatakan ketinggian mereka dan sebagainya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi, ahli syurga nanti akan setinggi Nabi Adam. Ahli syurga, saya dan Ilman, kru-kru Tanyalah Ustaz, semua penonton, kita semua akan menjadi ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita doa kepada Allah Taala ya, nas'alukal jannah. Kata Nabi, ahli syurga akan setinggi Nabi Adam. Nabi Adam ini besar mana? Tinggi mana? Situna zira'an fis sama. 60 hasta ketinggian. Ketinggian 60 hasta tu berapa tingkat bangunan tu? Lebih kurang 60 hasta punya ketinggian. Maknanya
Habis tu kenapa kita sekarang dah tak macam tu dah? Dia mungkin zaman lah, peredaran zaman kan, manusia makin lama makin kecil. Sampai dulu saya ingat ada seorang tu tanya dia, adik darjah berapa? Sorry ya, tingkatan 5. Ingat sekolah rendah. Maknanya yalah kan, zaman sekarang dah tak tahu faktor pemakanan ke apa, tak tahulah. Tapi Nabi Adam memang besar dan tinggi. Dia punya dari sudut ukuran fizikalnya memang besar. Dan satu lagi, ini sekadar kongsi je lah ya, walaupun tak disebut dalam Quran dan hadis. Satu lagi pengalaman saya yang paling saya tak boleh lupa, iaitu dapat juga belajar tentang satu yang dipanggil sebagai Adam's Bridge, dipanggil sebagai Jambatan Adam. Jambatan Adam ni dia telah pun ditenggelami laut dah, tapi dikatakan bawah tu dia ada batu-batu ataupun satu bentuk macam dataran kecil yang menghubungkan daripada India ataupun kawasan sekitar Sri Lanka tu, India ke Mekah. Ke Jeddah, wallahu a'lam. Ini kajian saja. Tapi bagi kita orang Islam, kita serahkan pada Allah yang lebih Maha mengetahui. Masya-Allah. Bolehlah kita ziarah-ziarah ke Sri Lanka. Insya-Allah. Ustaz, kita ambil satu soalan di Facebook, mungkin soalan terakhir, berbaki lagi beberapa minit ni Ustaz. Daripada Muhammad Effendi Mat Daud. Assalamualaikum Ustaz Dai. Waalaikumsalam. Pada malam Isra' dan Mi'raj, Rasulullah SAW melihat Nabi Adam AS berpaling ke kanan dan ia senyum, berpaling ke kiri dia menangis. Apakah sebabnya Ustaz? Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan peristiwa agung, perjalanan agung Isra' wal Mi'raj itu, Allah SWT mempertemukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain atau saudara-saudara seperjuangan Nabi ini. Antara lainnya hikmahnya adalah untuk membangkitkan motivasi semangat diri Nabi yang sedang berhadapan, yang bergelut dengan kaum kafir Quraisy Mekah yang begitu mencengkam, yang terlalu menyeksa, yang terlalu kejam dan zalim. Maka dipertemukan dengan nabi-nabi terdahulu sebagai tujuan nak bagi semangat bahawa perjuanganmu Muhammad adalah perjuangan yang macam juga orang dulu-dulu. Kalau kata bahasa sembang sekarang, relax, orang dulu lagi teruk. Itu tujuan dia. Itu kalau bahasa sembang je lah. Jadi salah seorang daripada nabi-nabi Allah yang dipertemukan kepada Nabi SAW melalui tingkat-tingkat langit itu, antaranya adalah Nabi Adam AS. Yang mana Nabi Adam diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia ada intro lah, ada mukadimahnya. Mula bagi salam, kan, bagi salam, wahai anak anda yang mulia, wahai Nabi yang mulia. Itu ayat bersembang, conversation antara Nabi-Nabi ini, Nabi Adam dan juga Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi kita melihat bahawa Nabi Adam ni seperti yang soalan tadi tu. Betul lah tu. Pandang ke kanan, senyum, nampak gembira. Ke kiri, sedih. Apa sebabnya? Kerana Nabi Adam memerhatikan bahawa yang senyum sebelah kanan tu adalah mereka yang bernasib baik, mendapat rahmat Allah SWT, bakal beroleh syurga. Yang sebelah kiri ni pula adalah mereka yang hidupnya mengingkari perintah Allah, mereka yang bakal-bakal mendapat azab siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesedihan ayah. Ayah. Kan, ayah sekalian manusia mestilah dia rasa. Dia dulu buat sikit pelanggaran pun dia rasa macam sedih, mengenang-enang berapa lama. Kalau kita teliti Rabbana zalamna anfusana tu, boleh menitih air mata tu. Memang Nabi Adam ni betul-betul minta ampun betul pada Allah. Kami buat zalim pada diri kami. Dia ayat mula-mula tu dia kata kami buat zalim pada diri kami ya Allah. Kalau engkau tak ampunkan kami ya Allah, siap bagi tahu lagi. Rugilah kami. Rugilah kami. Tak ada pula Nabi Adam kata kalau engkau tak ampunkan, bolehlah ampunkanlah. Dah. Kalau engkau tak ampun kami ya Allah, kami ni rugilah ya Allah. Sebab itu Nabi Adam memandang bahawa kalau ada di kalangan anak cucunya ini hidup maksiat tak senonoh ni semua, sedih lah. Sedih lah sangat. Itu. Sedangkan didatangkan Nabi lah, wahyu lah, peringatan lah. Biar tahu jangan keliru rancangan hari-hari. Masih juga kau nak pilih jalan tak betul tu lagi. Itu yang sedih tu. Itulah bagi menjawab persoalan rakan kita tadi, kesedihan dan juga kegembiraan senyum daripada Nabi Adam tu ada sebab di sebalik ataupun kisahnya itu.
Baik. Ustaz, kita nak ambil mungkin soalan terakhir Ustaz. Mungkin juga boleh terus ke kesimpulan. Boleh. Daripada Mazni Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehingga kini masih ramai lagi yang menyalahkan Nabi Adam AS atas terusirnya dari syurga. Bolehkah orang sebegini kita katakan sepatutnya kita berterima kasih kepada Nabi Adam AS dan juga Hawa kerana pengusiran dari syurga ini telah menjadikan anak-anak Adam AS dapat berkembang biak dan kita juga dapat merasa nikmat berkeluarga. Jika Nabi Adam AS masih lagi berada dalam syurga, pasti kita tidak dilahirkan kerana dalam syurga tiada kelahiran yang akan berlaku. Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Jadi ini soalan daripada Mazni Hasan. Dalam term kita selalu menyalahkan, adakah kita selalu patut berterima kasih yang sebenar-benar Ustaz? Silakan. Antara dua penyebab manusia boleh lemah motivasi dia, ataupun antara penyebab dua perkara yang menjadikan manusia tu lemah jiwa dia, tak bersemangat meneruskan kehidupan. Tak kisahlah COVID tak COVID ke, ataupun apa jua musibah melanda pun, dua sebab. Apakah dua sebab tersebut? Iklan tak ada orang. Tak boleh buat iklan. Okey. Aduh, hai. Dia kalau iklan tu syok bagi tu tunggu kan. Dua perkara itu adalah, pertama sekali adalah sikap menyalahkan. Tuan-tuan kalau mula menyalahkan, tuan-tuan takkan pernah belajar sesuatu. Na'udzubillah, terlibat kemalangan. Yang salah kawan tu, yang salah kawan ni, dia tu tak bagi signal, dia ni apa yang awak bawa tak senonoh punya bawa macam meroyan tu, tak belajar sesuatu sebab menyalahkan orang. Satu. Kalau hidup suka menyalahkan orang, kita takkan berubah kehidupan kita. Menyalahkan orang. Pasal jadi ini semua wabak penyakitnya pasal lah ni. Pasal ada orang walau dilanda wabak bertambah kaya sekarang. Nampak tak? Itu kena ingat, jangan menyalahkan, satu. Dan yang keduanya adalah jangan suka berkalau. Maaflah kan nanti yang tanya soalan ni kata ustaz macam nak mengena saya. Bukan. Kita tegur menegur, nasihat-nasihat. Kalau kami para asatizah tak nasihat, siapa lagi nak nasihat kan? Yang kedua, jangan berkalau. Jangan berkalau. Kalau lah Nabi Adam tak makan tu, mesti kita semua kat syurga kan? Tak payah nak semayang-semayang ni semua. Jangan macam tu. Fa inna law tuftahu amal syaitan. Mengatakan kalau membuka pintu syaitan, merosakkan hati kita. Akhirnya mula dikata kalau itu lalah, bukan takat dia salahkan Nabi Adam, sampai na'udzubillah Allah Ta'ala pun dia boleh salahkan nanti. Maka saya kongsikan sekali lagi, dua perkara boleh melemahkan diri kita, melemahkan semangat kita. Pertama, menyalahkan, dan yang kedua, suka berkalau-kalau. Itu dia. Itu mungkin sebagai penutup kita pada perbincangan kita tentang Nabi Adam ini. Ustaz, kita nak baca doa sedikit, doa ringkas pada Ustaz. Silakan Ustaz bagi memberkati program ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kami telah melakukan kezaliman terhadap diri kami ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampunkan kami ya Allah, jadilah kami di kalangan orang-orang yang rugi ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima ya
Allah. Amin. Ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Terima kasih kepada Ustaz atas ilmu diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kepada kita pada hari ini menjadi asbab hidayah untuk diri kita dan juga seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah saya nak pada Ustaz mohon ampun dan maaf sepanjang kami bersiaran langsung. Mudah-mudahan yang baik semua pada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.